Hai, Assalamualaikum. Hari ni 31 hari bulan Mei 2021. Aku dicadangkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi sama ada menikah pada hari semalam ataupun pada hari ni. Jadi aku nak cerita sikit lah kenapa aku akan nikah pada 31 Mei 2021, iaitu bersamaan dengan hari Isnin. Kerana pengumuman 3 hari sebelum ni yang mana pihak MKN akan menetapkan lockdown totally lockdown. Sebab sebelum-sebelum ni bila aku tanya Jabatan Agama dan rakan-rakan yang sama-sama situasi dengan aku dekat dalam grup pengantin Kuala Lumpur dan Selangor, mereka kata benda yang sama, iaitu pihak Jabatan Agama akan tutup walaupun nikah sekalipun tak boleh. So sebenarnya aku akan menikah pada 8 hari bulan 6. Okay, aku dengan pasangan akan nikah pada 8 hari bulan 6. Dan adalah wakil-wakil keluarga aku yang akan datang. Dan ada wakil keluarga dia yang datang sama. Sekadar yang dekat-dekat saja. Tapi oleh kerana nak buat totally lockdown, kes nak mencecah 10,000, maka aku decide dengan langkah yang drastik untuk nikah pada hari ini. Sebab aku takut kalau dia lockdown, memang tak boleh rentas, memang tak boleh kahwin, memang susah lah, disusahkan macam-macam lagi, ketat lagi. Okay, bila ketat sangat-sangat, so benda ni tak akan jadilah, kita tak akan boleh kahwin. Walaupun mungkin ada SOP kata boleh kahwin, cuma mungkin nak rentas tu agak susah. Okay, sebab aku daripada Johor, pasangan aku KL. Jadi susah. Jadi sebenarnya kenapa ada pasangan yang kahwin pada waktu-waktu terdesak macam ni, walaupun ada orang kecam tak sabar lah apa dan sebagainya. Sebenarnya macam gini, korang kena sabar dulu. Kalau korang ada pengalaman menguruskan prosedur nak kahwin, proceeding nak kahwin, borang izin nikah, ENCR dan sebagainya, korang akan nampak akan ada keluar kos duit, akan keluar kos masa. Bukan masa tu 1 jam, setengah jam macam kau pergi beli ubat kat farmasi tu, bukan. Bukan macam kau beratur pergi bank, bukan. Tapi masa tu sampai kau kena mohon EL, masa tu sampai kau kena amped ataupun sebagainya. Jadi dia makan masa yang betul-betul masa untuk selesaikan borang tu, dokumen tu. Dan ada juga yang lagi mencabar, pasangan jarak jauh, dia kena jumpa, pertemuan fizikal tu kena ada. Sebab sistem pendokumentasian dekat Jabatan Agama ni dia belum lagi fully digital. So susah, kena ada pergerakan fizikal. Tak kala wabak sedang mencanak-canak dan lockdown saling cacah marbah macam tu kan. So susah. So aku takut nanti lebih 3 bulan lockdown, aku punya dokumen dengan bakal aku punya dokumen kena buat balik. Contoh HIV test, contoh ENCR, semua benda yang ada dalam program tu, dalam dokumen tu akan cancel lah. Bila cancel, kena start again. Nak start again tu memang makan emosi lah. Dia bermain dengan emosi kita, kesabaran kita. Memang kita boleh sabar, tapi benda tu mensia-siakan duit kita. Kita dah keluarkan duit, dah keluarkan masa, kita dah letih. Jadi benda tu membazir. So better nikah dulu, majlis tu nanti. Macam itulah plannya. So aku harap dengan pencerahan macam ni dapat menyedarkan kita lagi, tahap empati kita supaya lebih tinggi. Duduk di kasut orang lain, jangan nak hentam saja tapi tak ada pengalaman, tak ada pasangan, tak ada pengalaman. Dan mungkin ada pengalaman, tapi pengalaman dia sebelum COVID, tak sama dengan waktu COVID. Pengalaman mendaftarkan pernikahan waktu COVID dengan sebelum COVID sangat berbeza, totally different. Sebab aku pernah jadi saksi 2 kali kepada pasangan pengantin. Aku nampak proses dia waktu sebelum COVID. Dia memang ada cabaran dia, tapi cabaran dia tak sesusah cabaran pada waktu COVID. Jadi berhenti kecam, kita support saja asalkan dia mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. So kalau dia masih mengikut SOP ditetapkan, ada juga orang kecam, itu hanyalah persepsi semata-mata, itu sampah aja, tak payah layan. Dan
Kepada pasangan-pasangan yang sama macam aku, good luck dan teruskan menjaga SOP, okey? Assalamualaikum. Muhammad Syarifuddin bin Hamizat. Aku nikahkan dikau dengan anak kesayanganku, sekesayanganku, Nur Afika binti Muhammad Kamisuddin dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Afika binti Muhammad Kamisuddin dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Muhammad Saifuddin bin Hamizan dengan ini bertaklid bahawa jika saya tidak bermuasyarah yang ma'ruf dengan isteri saya Nur Afika binti Muhammad Kamisuddin, sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan kamariah berturut-turut atau lebih, saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan kamariah berturut-turut atau lebih, dan tidak disabitkan khusus oleh mana-mana mahkamah syariah, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, penganiayaan atau darar syar'i terhadapnya, dan apabila dia membuat aduan kepada mahkamah syariah, dan jika sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberikan kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya sebanyak 10 ringgit atau senilai dengannya, maka ketika itu tertalaklah dia Nur Afika binti Muhammad Kamisuddin dengan talak khul. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart. Hai korang, tadi adalah video yang korang tengok tu adalah video yang pertama tadi tu sebelum aku nikah tu dekat hotel. Lepas tu video semasa aku nikah yang dirakam oleh kawan aku Nazar Al-Zibra, pemilik Nazar Academy pengajian Al-Quran dan Tafsir. Dia tolong aku rakam benda tu kan. Dia bagi aku video tu lah. Dan yang sekarang ni adalah video selepas 21 hari aku nikah. Okey, buat pengetahuan korang, aku sekarang PJJ, aku duduk di Johor Bahru, manakala isteri aku masih duduk dekat Selangor, bekerja dekat hospital dia sebagai nurse. Okey, sebagai frontliners lah dekat sana. Dan sekarang pun negara kita masih sibuk dalam menangani pandemik. Okey, negara kita masih belum berjaya nak mengawalkan sebetul-betulnya. Sekarang pun kerajaan belum ada apa-apa keputusan untuk membenarkan pasangan PJJ yang berkahwin untuk bertemu walaupun terpisah jauh. Jadi ini adalah very tough ujian yang kami hadapilah selama 21 hari. Okey, apa yang aku rasa berbeza pengalaman aku lepas kahwin ni tak sama dengan kawan-kawan aku yang kahwin zaman normal dan zaman PKPP dan PKPB, ialah waktu tu diorang dari segi macam masukkan barang dekat rumah baru, proses pemindahan itu berjalan seperti normal lah. Ada orang tolong kan, kedai buka, perabot buka, tapi kita orang fully perabot semua beli secara online. Bayangkan, cuma ada certain produk perabot yang besar macam kita orang sempat belilah. Tu pun aku beli last minute sebelum nak ditutup time tu. Itu pun nasib baik je. Antaranya mesin basuh, peti ais, peti ais, dapur dan sebagainya, benda-benda yang penting-penting tu kan. Itu yang kita orang dapat beli. Dan tak
bertemu lah maksudnya. Lepas nikah tu, lepas 2 jam nikah, rehat kat rumah, bergambar kejap lah kan. Rehat kat rumah, makan-makan, lepas tu photo state CJ nikah. Terus aku balik pukul 6 petang. Sepatutnya aku kena gerak pukul 5 seperti yang aku janji dengan polis, tapi aku terpaksa balik pukul 6 sebab aku letih sikit lah time tu kan, letih. Dan perasaan aku pula waktu menghadapi perkahwinan tu, aku sangat debar sebab aku ni tak pernah kecewakan ahli keluarga aku dan rakan-rakan baik aku dalam majlis diorang. Aku sentiasa ada dekat majlis orang sampai aku jadi saksi nikah sebanyak 3 kali Sampai aku dah faham sangat apa prosedur nikah ni, walaupun aku tak kahwin lagi waktu tu lah. Tapi yang sangat unmotivated ni adalah aku pakai baju nikah sendiri sampai minta tolong dengan orang yang ada dekat kedai butik tu. Aku ambil on the spot tau. Sepatutnya ambil waktu kita pakai lah dekat tempat kita kan, yang kita selesa. Tapi aku pakai time tu juga dengan baju pengantin perempuan sekali aku ambil. Memang rushing gila, on the spot. Sampai kan pekerja kat butik tu yang pakai kan aku punya butang tu. So rushing. Lepas tu pergi tempat nikah, buat Google Meet apa semua. Alhamdulillah sambutan pun ada juga, ramai juga masuk. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada sahabat aku yang banyak membantu sepanjang aku kahwin ni, adalah Naza Algebra sebab dia tolong rekod kan. Kawan kat luar aku yang personal yang gila-gila, nama dia Muhaimin, dia pun banyak tolong aku. Dan yang lain juga yang bagi support moral daripada jauh. Thank you so much. Okay, so itu saja. Kita jumpa video nanti.